dalam booking.com address macam ni, tapi bila datang address dia tempat lain kan. Jadi saya akan minta diorang share location by WhatsApp dengan saya. Jadi kerana DIY ataupun solo perjalanan, jangan samakan perjalanan kita pergi bercuti di luar negara dengan perjalanan kita datang umrah ataupun beribadah. Sebab memang kita biasa dengar, janganlah takut-takut orang datang beribadah. Bukan. Sebab Allah selalu pesan sebelum memang kita kena tawakal, tapi kita kena ada usaha. Jadi saya mendapat harga RM3,100 dalam keadaan yang mana perjalanan saya tinggal hanya tempoh sebulan. Pada harga yang sedemikian, bagi saya Allah punya pengaturan lah tu. Saya tak kata tuan-tuan buat macam saya boleh dapat harga yang sama. Jangan. Season ni season banyak orang merungut sebab hotel dibatalkan, hotel ditukarkan, hotel yang ditempah dijualkan. Dan saya pun ada terdetik pada hati saya, mungkin boleh berlaku pada diri saya. Tapi itu Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live supaya dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, Alhamdulillah dalam vlog kali ini Bang Cik dah menjemput seorang sahabat. Memang ramai yang tunggu konten ni, tak tahulah view banyak ataupun tidak, tapi Bang Cik try mencuba memenuhi permintaan semua sahabat-sahabat, iaitu menanya mengenai umrah DIY. Bang Cik boleh je sebenarnya nak explain sendiri, tetapi bila Bang Cik kebanyakannya Bang Cik jumpa, kalau jumpa untuk interview, tiba-tiba dia cakap ustaz ni tolong, ustaz ni macam package. Cuma dia tak melalui travel agent sahaja. Tapi kali ini Bang Cik memang dapat tangkap betul-betul solo traveller. Memang dia pun tak pernah minta tolong, semua dia booking sendiri, hotel sendiri. Kebanyakannya sendirilah. Minta maaf kalau nampak gambar lalat. Bang Cik dah habis dah halau halat ni. Bila winter memang lalat banyak. Okay, Alhamdulillah Bang Cik dapat berjumpa dengan seorang yang betul-betul buat DIY daripada A to Z. Kita akan tanya dia kos. Itu dah penting, memang itulah soalan yang biasa orang nak tanya. Tetapi dia punya perancangan berapa lama, happy tak buat DIY. Sebab adalah nanti kita berkenalan sedikit. Okay, jangan lupa kalau baru bertemu dengan Bang Cik Live, jangan lupa tekan subscribe untuk lebih mengetahui tentang Kota Mekah. Okay, Alhamdulillah. Boleh kenalkan diri bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Syarul Azlan daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Dan Alhamdulillah kali ni saya direzekikan oleh Allah untuk hadir lagi sekali di bumi yang barakah ni, Tanah Haram. Alhamdulillah. Okay, mula-mula kita ucapkan terima kasihlah kepada saudara Syahrul kita. Sama-sama. Sebab sudi bukan semua orang yang sudi berkongsi, sudi menukar fikiran. Sebenarnya kita ni sesi bukannya kita nak tunjuk kita pandai. Tak, kita bertukar fikiran lah. Sebab untuk soalan pertama, dah berapa kali datang sini? Dulu pakai package ataupun terus datang DIY? Okey, Alhamdulillah ini Allah rezekikan kali yang ketiga. Dan kali pertama saya memang mengikuti kumpulan ustaz lah. Kali kedua saya dengan tiram, dan kali ketiga saya sendirian. Ni kali ketiga lah. Kali ketiga. Daripada tahun pertama tu, tahun bila tu? Tahun pertama saya lengkapkan 3 perjalanan saya, bermula di Masjid Aqsa, dan kemudian ke Madinah dan ke Tanah Haram pada tahun 2019. Dan saya kembali lagi dengan Tiram Travel pada tahun lepas, 2022 bulan Mac. Dan Alhamdulillah tahun ni saya kembali lagi. Okey. Sebelum kita berbual lebih panjang, tu pengalaman dah 3 kali datang. InsyaAllah. Dia sebenarnya bab kos ni ramai nak tahu. Cuma kita best ke tak best dulu. Okay. Best tak best tu kita sambung kemudian. Kejap lagi kita bagi Abang Syahrul kita tenang. Sebab panas juga ni. Air pun tak ada apa. Sebab Bang Cik saja bawa dia pusing-pusing. Yelah, sebelum kita nak interview orang, kita kena bodek dulu, betul lah. Bagi tenang, bagi relax, boleh kita macam dah jadi kawan-kawan, supaya kita senang untuk berbual. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita sambung kemudian. Okey, Abang Syahrul kita. Mula-mula kita tanyalah yang best ataupun tak best. Sebab Abang Syahrul dah try. Sebenarnya dia daripada Madinah. Daripada Madinah berapa hari itu? 8 hari di Madinah.
di Mekah berapa hari? Di Mekah insya-Allah 11 hari. Mesti ramai tertanya-tanya berapa kos hotel dengan tu sebab panjang hari juga 19 hari dah lah solo. Kalau berempat boleh bagi 4. Ini memang solo. Apa yang best dan tak best? Kita terus sambung je lah. Okey, baik. Yang bestnya sebab alhamdulillah direzekikan saya dapat hotel dan penginapan yang murah. Tetapi perlukan kederat sikit lah. Yang ini kita kena bercakap, kalau nak murah perlukan ada kekuatan pada diri lah. Jadi alhamdulillah di Madinah saya dapat sebuah apartment yang dilengkapi dengan facilities furniture, washing machine, fridge dan sebagainya. Dan di Mekah saya dapat hotel 4 bintang tetapi jaraknya lebih kurang 2 km. Jadi kosnya memang murah lah, tetapi tenaga kena ada. Okey. Kalau siapa-siapa nak tahu, Bancik pun terkejut tadi ambil hotel dia sebab dia duduk kat African area. Dia tak duduk dekat Aziziyah. Biasa kita dengar orang duduk Aziziyah, duduk dekat Bukit Ajiat, duduk dekat Ajiat, duduk dekat Jabal Omar. Ini Al-Mansur Street. Memang totally jemaah Indonesia pun tak duduk. Tak ada. Jemaah Indonesia macam mana boleh terpilih tu? Sebab terus terang sahabat kita Syarul ni, kita panggil Syarul je lah. Memang tidak kontak Banci, tak pernah tanya hotel ni bagus tak bagus. Memang dia servis ni. Berapa lama nak servis untuk dapatkan satu-satu hotel tu? Okey, baik. Saya terus terang, kalau Abang Am tanya saya berkenaan saya survey, saya cuma ambil masa 1 bulan je untuk survey sebenarnya. Tapi survey yang saya maksudkan ni sebab survey berdasarkan pengalaman saya. Sebab macam saya nyatakan tadi, sebab ini kali ketiga saya hadir. Jadi saya dah tahu beberapa lokasi-lokasi yang saya pernah berjalan kaki dan saya pernah baca dan saya pernah tengok video-video kenalan-kenalan ataupun YouTubers lain termasuk Am kan. Jadi saya tahu area tu, macam first umrah saya duduk di Anjom. Jadi Al-Mansur Street ni dia di belakang sikit daripada Anjom. Jadi saya nampak gambaran tu, jadi saya tak perlu khawatir lah. Dan kalau di Madinah tu, sebab kalau siapa pergi Madinah dia mesti tahu tempat beli barang tu adalah di Bilal, Masjid Bilal. Itu murah. Jadi saya cari apartmen di kawasan di belakang Masjid Bilal. Jadi tak ada jadi masalah kepada saya. Cuma saya tak kata umrah ataupun DIY secara yang apa yang saya buat ni orang lain boleh buat macam apa yang saya buat. Dia ikut kemampuan masing-masing lah, Am. Okey. Kalau nak tahu harga kos bilik dia berapa hari kalau kat Mekah itu? Okey, kalau dekat Mekah ni saya 11 malam ataupun 11 hari dan kos dia cuma RM1,000. RM1,000 Malaysia, bukan rial Bukan. Booking dekat mana? Okey, saya buat memang totally pakai booking.com sebenarnya. Booking.com dan alhamdulillah semuanya memang Allah permudahkan. Sebenarnya terus terang saya bagi tahu, perjalanan saya ke Madinah adalah pada 18 Januari tadi. Dan saya booking sebulan sebelum saja sebenarnya. Tapi itu semua takdir Allah. Saya tak kata tuan-tuan semua yang menonton ni boleh buat macam saya buat. Sebab mustahil akan boleh selalunya dapat harga murah dalam keadaan singkat macam tu. Okey, lalat. Saya pun tak tahu apa view dekat lalat ni. Tapi tak apa. Okey, sebab ada juga yang mengatakan booking.com leceh untuk kota Mekah ni. Booking.com kalau kita komplain pun tak boleh buat apa. Macam mana pengalaman menggunakan booking.com tu? Masya Allah. Saya pun agak sebab kita tahu season ni season banyak orang merungut sebab hotel dibatalkan, hotel ditukarkan, hotel yang ditempah dijualkan. Dan saya pun ada terdetik pada hati saya, mungkin boleh berlaku pada diri saya. Tapi itulah letak tawakal pada Allah. Saya datang ni pun memang kita niat untuk ibadah kepada Allah. Dalam masa sama memang kita nak ziarah Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, walaupun saya pakai booking.com tanpa sebarang deposit, tanpa sebarang pembayaran terdahulu, dan saya pergi ke apartmen di Madinah, semuanya dah disediakan, tak ada pembatalan dan saya dapat bilik exactly macam saya tempah. Dan di Mekah pun alhamdulillah, bila saya sampai 2 hari lepas, bilik ada, cuma bilik dalam keadaan yang sama besar saiz, cuma katil saya tak dapat seperti mana katil yang saya nak. Itu saja. Tapi jumlah yang perlu dibayar tetap sama, tak ada penambahan, tak ada pengurangan, bang. Okey, satu lagi. Sebab yelah, Bancik tahu semua ni apartment macam mana nak check in. Tapi kalau boleh kita tanya orang yang tak tahu bahasa Arab Betul. Bahasa Arab tak tahu, semua totally tak tahu, nak berjumpa orang pun takut-takut Betul tak? Betul. Nak pergi check in pun takut-takut sebab okey, kalau dekat apartment dekat Madinah itu. Okey.
mana dia punya kaunter check-in dia, sebab dia kata apartment bukan hotel. Betul. Macam mana? Sebab kadang-kadang orang tak boleh bayang apartment mana ada kaunter. Betul. Okey, jom. Okay, exactly, betul. Yang ini betul-betul siapa-siapa buat macam saya buat ni, kena make sure kalau booking.com ke ataupun melalui apa-apa transaksi secara online ni, kena make sure dapat contact number dia awal-awal lagi. Maksudnya saya sebulan lepas saya booking, saya dapatkan nombor WhatsApp dia Jadi bila saya dapat nombor WhatsApp dia, tiap minggu saya WhatsApp dia. Saya nak datang ni, saya nak datang ni, saya akan datang. Tiket kapal terbang saya sekian, saya akan sampai sekian hari, sekian jam ni. Saya dapatkan nombor dia, saya buat appointment, jam berapa saya akan datang. Jadi dia tunggu saya di bawah apartment. Bawah apartment tak ada kaunter Tak ada. Memang tak ada kaunter. Tak ada. Dan komunikasi dalam bahasa Arab adalah Google Translate. Okey, alhamdulillah sebab di Madinah tu pekerja dia Pakistan dan dia boleh bercakap bahasa Inggeris walaupun tak berapa lancar. Jadi saya masih boleh berkomunikasi dan dalam masa yang sama macam Am kata, saya gunakan Google Translate lah. Betul. Okey. Kejap lagi kita cerita pasal Hotel Mekah pula. Okey, boleh. Itu baru cerita tu. Last kali baru kita cerita bab makan dan transportation. Baik. Okey, itu baru cerita bab Madinah. Makan macam mana? Madinah tak habis lagi bab makan. Okey. Lepas tu baru kita masuk Mekah lah. Okey. Bagi clear. Alright, Madinah ya. Kalau Madinah makan ni, saya selalu tak tahulah kan, kita datang ke bumi haram ni ataupun tanah suci Allah ni, Allah selalu temukan saya dengan orang baik-baik, jumpa orang macam-macam. Jadi terus terang saya bagi tahu, kalau di Madinah tu saya ada kenalan Pakistan. Dia ni pemilik restoran. Jadi saya kita ni tekak nasi orang Melayu Jadi orang Pakistan ni suka makan nasi. Dan dia selalu jemput saya makan dia. Lepas waktu asar, saya akan makan dengan dia di restoran dia. Dan saya doakan Ihsan, kalau Ihsan boleh faham bahasa ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kat Ihsan. Selalu belanja saya makan kat kedai makan dia. Itu kat Madinah. Jadi saya tak kata kita datang tak boleh tak buat preparation, kena buat preparation. Tapi Allah selalu jodohkan orang baik-baik di bumi haram. Itulah di Madinah. Sebab orang baik-baik tu. Tak apa, itu nasib masing-masing lah. Berani. Sebenarnya bila solo traveller tu kita banyak berjumpa dengan kawan. Betul. Kita akan create. Betul. Bukan kita berjumpa, kita create. Kita akan create, kita akan macam mana pun kita boring seorang-seorang. Betul. Okey, itu di Madinah. Apartment tak ada mesin, tak ada dapur. Ada dapur? Ada dapur tapi tak ada rice cooker. Rice cooker tak ada. Kita kena masak manual. Jadi banyak makan kat luar lah. Banyak makan luar. Bila solo ni biasalah kan. Betul. Tapi tak jumpa makanan Melayu lah. Tak ada. Tak ada. Kiranya boleh hentam semua. Sakit perut ke tak sakit perut? Tak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau kita sambung kalau kat Mekah pula. Okey. Bancik pun sebenarnya tanyalah kepada Abang Syarul kita panggil abang lah. Tadi Syarul, Abang Syarul tapi tu biasalah. Sebenarnya macam mana cari hotel, sebab Bancik dia dah bagi dah sebenarnya nama hotel dan Bancik Google Map di tempat lain. Sebab nama seakan-akan sama. Sebab dia punya Paradise International Hotel, yang Bancik pula Google Map Paradise Hotel. Nasib baik dia bagi balik live location, baru Bancik boleh jumpa. Itu pun depan sikit Betul. Macam mana cabarannya? Sebab rasanya yang Syarul sebelum terbang dia dah bagi dah. Kat Madinah dia dah bagi location, tetapi location yang salah. Betul. Macam mana bila sampai dekat itu naik train Ya, betul. Naik train. Sebab solo traveller biasanya lebih murah naik train lah. Betul. Daripada naik taksi. Bawa pun bag banyak tak? Dua bag. Jadi naik train ni tak ada masalah. Sekatan belagi semua tak ada. Saya rasa dia orang dah batalkan yang itu. Dah batalkan? Saya rasa sebab ada juga yang sangkut juga. Tapi tak apa, itu train punya cerita. Macam mana tiba-tiba dapat hotel yang betul? Okey. Ada ke pergi 2-3 kali hotel baru betul ataupun macam mana? Masya-Allah. Saya bab ni lah saya kata, kalau datang, kalau niat hati tu memang ibadah, letak tawakal pada Allah insya-Allah akan dipermudahkan. Tapi macam saya kata, jangan berserah bulat-bulat, kena ada usaha. Sebab tu saya kata, mana-mana hotel yang saya pergi, dia baik dari Madinah, baik dari Mekah, saya dah kontak ataupun ada kontak personal dengan dia orang. Jadi memang betul, dalam booking.com address macam ni, tapi bila datang address dia tempat lain kan. Jadi saya akan minta dia orang share location by WhatsApp dengan saya. Jadi saya berpandukan location WhatsApp yang dihantar kat saya, bukan berpandukan kepada address yang ada pada booking.com, sebab memang takkan sama. Satu masalah dia, dalam booking.com dia akan gunakan dalam bahasa Inggeris, tapi dalam Google Map dia akan bertukar dalam bahasa Arab. Jadi kita takkan jumpa. Jadi nasihat saya, kalau ada sesiapa berniat nak buat umrah DIY macam ni, jangan bergantung bulat-bulat kepada booking.com, tetapi kena cari ataupun alternatif kenalan ataupun maksud saya kontak dengan hotel tu dan dapat personal kontak supaya kita dapat info yang lebih tepat untuk hadir. Sebab memang Abang Syarul kita dah
kontak Banci dalam WhatsApp group. Mula-mula ni dah lain ni. Masa kat Madinah hari tu hantar. Sebab Banci tanya hotel kat mana. Sebab mula-mula sepatutnya Banci yang jemput kat train. Tapi Banci tiba-tiba ada urusan lain yang tidak boleh dielakkan. Jadi dia terpaksa naik teksi. Alhamdulillah dengan cerita pun dia dapat bantuan daripada orang Afrika mana tak tahu. Yang membantu dia mencari teksi siap. Sebab kalau biasanya daripada train kita akan di-charge mahal. Tapi Alhamdulillah sahabat kita ni dibantu oleh orang lokal dan dia call driver dia supaya hantar. Alhamdulillah muka baik kot. RM20 je alhamdulillah. RM20 tu kira okey lah. Okey, memang murah. Dekat Mekah tak ada masalah bab makan? Bab makan di Mekah ni insya-Allah tak ada masalah sebab kebanyakannya kita boleh senang jumpa nasi lah kan kata kan sebab Nur Malaysia ada, lepas tu disaji dah buka kan. Cuma saya ni jenis terus terang saya kata saya suka ambil berkah orang tu sedekah. Jadi dekat Tanah Suci ni tuan-tuan janganlah khawatir. Sabil tu ada di mana-mana. Tuan-tuan jangan risau berlatur dengan orang Bangladesh, orang Nepal, orang susah. Sedekah tu bukan untuk orang susah, tapi sedekah tu sebab orang tu nak membahagikan untuk bagi dapatkan barakah dia. Jadi semalam saya terus terang saya cakap makan biryani ayam saya. Sedap tak? Oh alhamdulillah. Macam kita beli restoran. Kalau harga tu confirm RM18 ke atas. Itu orang sedekah kat sini. Itu jimat lah. Jimat. Makan tengah hari orang dah sedekah. Petang pun ada lagi orang sedekah kat saya. Tapi sebab perut kenyang, jadi kita bagi kepada orang yang memerlukan. Okey, itu bab cerita tu nanti kita akan sambung lagi. Sebab Boncik baru perasan, baru tengok kamera macam gelap sikit. Sebab kita berlawan dengan matahari, kita pindah sikit duduk sana. Dan kita akan cerita hotel yang jauh 2 km. InsyaAllah nanti kalau Boncik ada masa, Boncik ada peluang, kita akan review. Sebab hotel dia cantik, cuma jauh. Dan kita akan tanya macam mana keadaan bila duduk hotel jauh. Okey. Okey. Ni baru ada Nur sikit. Tadi gelap. Sorry sangat-sangat. Okey, bila hotel dah jauh, first, Banci nak tanya ataupun berkongsi lah, kita akan kerap balik hotel ataupun memang Abang Syahrul kalau tak ada apa-apa duduk je dekat Masjidil Haram? Okey, baik. Alright, kalau kat Mekah ni kita terus pergi ke Mekah lah kalau Mekah ni hotel saya sebenarnya 1.8 ke 2 km. Itu kalau ikut perjalanan ataupun secara jalan besar lah. Tapi sebab saya tahu selok-belok sedikit kampung-kampung Afrika yang macam Am sebut tadi, jadi saya ada potong jalan sikit. Jadi terus terang saya kata bas disediakan, shuttle bus hotel ada 2 buah. Tapi saya tak pernah naik lagi setakat 3 hari ni. Dan ada Mekah bus yang free, yang tak dia perlu dibayar, iaitu nombor 08 dan juga nombor 6 dan juga nombor 04. Tapi setakat ni baru sekali saya naik sebab kebetulan bas tu lalu. Dan jujur saya kata saya keluar subuh, saya memang tak balik lah. Memang saya tak balik ke bilik. Saya akan duduk di Masjidil Haram sampai ke daripada subuh, sampai duha, baru saya keluar, saya sarapan kan. Dan saya pergi kawasan sekeliling, saya buat ziarah ke kawasan-kawasan sekitar, Masjid Jin kan. Semua keadaan yang ada yang boleh kita lawati di sini, saya akan jalan kaki. Dan kemudian saya akan pergi ke Masjidil Haram lagi. Jadi memang terus terang saya bagi tahu, keluar subuh, balik isyak lah. Jadi toilet pun akan guna toilet Masjidil Haram? Masjidil Haram. Cuma letak beg je? Letak beg saja, betul. Tapi kalau nak berulang tu worth it atau not worth it? Okey. Kalau berulang, saya tak syorkan. Sebab walaupun ada transportation, contohnya macam shuttle bus yang disediakan. Shuttle bus tu kalau 3 orang yang naik, dia tak akan jalan. Dia akan tunggu penuh. Jadi tuan-tuan akan buang masa kat situ dan akan orang kata mendatangkan kita rasa letih dan penat untuk datang lagi berulang alik ke Masjidil Haram. Dan kalau naik, macam saya bagi tahu ada Mekah bus free tadi pun, benda yang sama akan berlaku, iaitu dia banyak perhentian. Bila banyak perhentian ni, dia akan buat kita jadi letih. Jadi berkemungkinan nak lengkapkan 5 waktu di Masjidil Haram tu akan mendatangkan rasa malas kalau kita tak betul-betul ada rasa rajin nak pergi berulang-alik. Jadi sure saya kalau buat macam style saya, ambil lokasi yang jauh ni, jadikan hotel tu sekadar tempat untuk meletak barang dan balik untuk tidur sekadar 4 jam 5 jam, cukup itu saja. Okey. Gitulah cerita sedikit umrah di awal tentang Mekah Madinah. Tapi kita berbalik pada yang asal balik. Pasal tiket kapal terbang. Sebab nak buat di awal ni yang paling penting kapal terbang. Ini naik airline apa ni? Betul. Okey. Kapal terbang ni sebenarnya saya ada 3 pilihan. Tapi disebabkan buat masa ni Saudi dah blok 2, jadi saya pakai Kuwait. Jadi sebelum ni sebenarnya terus terang saya bagi tahu, tahun lepas saya dah nak booking Pakistan Airline. Tapi daripada Kuala Lumpur ke Pakistan, tiba-tiba hujung tahun ni
Saudi tak terima daripada Kuala Lumpur datang ke sini. Saya tak tahu sebab apa. Dan satu lagi yang saya paling nak jimat Sri Lanka. Iaitu saya kena pergi Kuala Lumpur. Tapi masalah sama juga, Sri Lanka dah tak boleh masuk. Jadi saya menggunakan Kuwait. Dan Kuwait cuma cas saya 3,100 dengan bagasi seberat 46 kilo. Dua beg lah. Dua beg 46 kilo. Berbanding Air Asia 3,700 belum add on. Kalau Saudia, saya rasa tak payah cerita lah. Am lagi tahu kan. Dengan satu bagnya pun 4,500. 4,500 Pergi betul. balik. Pergi balik. Tapi yang paling bagusnya Saudia dia tak ada transit Tak lah. ada transit. Okey, macam mana pengalaman sebab Banci terus terang Banci tak pernah naik Kuwait Air. Kuwait Air macam mana kondisi dia, macam mana kapal terbang dia, macam mana layanan dia. Dan berapa jam transit dekat Kuwait? Okey, baik. Kalau saya terus terang saya bagi tahu, saya memang biasa buat perjalanan solo ni sebenarnya. Kalau bukan tanah haram pun saya memang biasa pergi ke Europe country seorang diri. Jadi kalau tanya pengalaman saya menggunakan Kuwait ni, terus terang saya bagi tahu totally worth it. Memang bagus. Makan sedap. Seat dia seat Selesa. Tak ada masalah besar. Transit saya cuma 3 jam. Cuma 3 jam. Dan kalau tanya saya dari segi staff-staff dia daripada dalam kabin dan di luar kabin di airport, semua baik-baik. Alhamdulillah. Saya rasa perjalanan saya DIY kali ni antara yang Allah permudahkan lah. Kuwait Air punya airport dia masa transit tu besar kecil? Sebab kalau Dubai memang kita tahulah kalau transit 3 jam berlari. Betul. Macam mana Kuwait punya lapangan terbang? Kuwait dia besar tapi senang. Jadi dia tak ada orang kata untuk jemaah yang cuma datang untuk transit ataupun persinggahan, dia tak ada tolak kita sampai kena naik train jauh-jauh, tak ada. Dia memang very simple lah. Melainkan kalau mungkin orang yang nak masuk keluar ke Kuwait tu mungkin agak jauh. Tapi kalau untuk transit, alhamdulillah sangat senang, mudah lah. Okay, kita akan masuk ke section terakhir iaitu bab costing. Okay. Ramai yang nak tahu tapi last sebab nanti kan terkeluar daripada tajuk section berapa tak tahulah ni. Kapal terbang. Berapa lama survey kapal terbang dan macam mana sahabat kita ni survey kapal terbang. Ramai yang tanya Banci kapal terbang apa nak pilih. Baik kita terus terang je. Okey, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk ke Saudi ni macam saya dah bagi tahu tadi, dua pilihan terawal saya Pakistan dan juga Sri Lanka. Memang dua ni. Tapi Allah, betul saya kata perjalanan kali ni memang Allah menjemput saya hadir. Kuwait yang saya pilih ni adalah pada bulan Disember. Jadi Disember. Sebulan yang lalu, maksudnya sebulan sebelum perjalanan saya. Bermaksud saya mendapat harga RM3,100 dalam keadaan yang mana perjalanan saya tinggal hanya tempoh sebulan pada harga yang sedemikian. Bagi saya Allah punya pengaturan lah tu. Saya tak kata tuan-tuan buat macam saya boleh dapat harga yang sama. Jangan. Tetapi harga tu murah. Jadi saya rasa Kuwait memang murah. Jadi tuan-tuan boleh cuba kalau tuan-tuan rasa perjalanan untuk transit 3 jam tu berbaloi, terpulang pada masing-masing. Ada setengah orang dia tak nak letih dan sebagainya. Jadi ikut macam saya kata tadi, nak jimat tapi letih, itu tuan-tuan terserah. Dan macam saya bukan DIY untuk jimat semata-mata, tapi jimat dalam keadaan saya selesa. Itulah beza kan. Okey. Okay, sebenarnya kita dah panjang sikit video ni. Saya harap manfaat Tapi kita bukan nak closing lagi. Okey. Kita tanya kesimpulan. DIY best dengan tak best dah lah. Macam ni nasihat kepada sahabat-sahabat kita kalau nak DIY. Dan kalau kita tengok pada cerita dia tadi, dia memang kaki travel. Jadi confident level untuk naik kapal terbang, untuk berkomunikasi dengan orang yang tak pandai berbahasa Inggeris tu dah level lain. Jadi apa nasihat kepada sahabat kita, daripada semua sahabat-sahabat yang nak cuba DIY tapi takut-takut? Okey. Alright. Baik, jadi terus terang saya kata perjalanan DIY ataupun solo perjalanan, jangan samakan perjalanan kita pergi bercuti di luar negara dengan perjalanan kita datang umrah ataupun beribadah. Sebab memang kita biasa dengar, janganlah takut-takut kalau orang datang beribadah. Bukan. Sebab Allah selalu pesan memang kita kena tawakal, tapi kita kena ada usaha. Jadi saya tak syorkan perjalanan DIY ni adalah perjalanan umrah pertama bagi jemaah. Kalau yang perjalanan pertama tu untuk nampak dari segi ibadah, pergilah dengan orang yang ada pembimbing ataupun mutawif. Saya syorkan macam tu. Sebab saya pun begitu. First saya memang ada pembimbing supaya kita kenal macam mana nak bermulanya titik ibadah kita kan. Dan apabila selesai tawaf tu ke mana kita nak pergi untuk menghala ke sa'i. Kalau ini semua kita tak ada info, kemungkinan kita akan bermasalah dari segi ibadah. Jadi first saya syorkan pergi dengan travel. Second trip dan seterusnya kalau tuan-tuan nak buat macam saya buat, boleh buat. Tetapi tuan-tuan kena perlu banyak kesabaran. Iaitu maksud saya tadi, kalau tuan-tuan fikir DIY ni untuk menjimatkan, tuan-tuan
ambil sekadar jimat. Tapi macam saya bukan sekadar nak jimat, saya nak keselesaan dan saya tak nak terikat dengan apa-apa, dan saya ni jenis yang orang kata tak cerewet dari segi makan. Itu kena fikir. Sebab tu saya boleh ambil sedekah, ambil sabil dan sebagainya. Dan lagi satu, saya ni suka banyak berjalan kaki. Jadi saya jimat dari segi transportation. Walaupun hotel saya jauh, berkilo-kilo dan sebagainya, saya tetap berjalan kaki. Kalau transportation public di sini, pun tahu teksi mahal. Jadi terpulang pada tuan-tuan. Okey, akhir sekali kita kira lebih kurang lah costing dia. Tadi dia cakap kalau hotel di Madinah berapa? Hotel Madinah saya kena lebih kurang dalam duit Malaysia kita dalam RM1,200. 1,200 tambah hotel dekat Mekah. Okey, jadi di situ saja saya ada dalam RM2,200. 2,200. Ni dah tambah lah tadi Okey. 1,000 Okey. Tambah dah jadi 2,200. Flight tiket? RM3,100. 3,100 jadi 5,000 sekarang ni berapa dah? RM5,300, RM5,400 macam tu. 5,400 duit Malaysia. Duit Malaysia. Okey. Lepas tu yang lain-lain lah, standby lah, duit standby. Okey. Biasanya orang akan tanya kak, berapa nak standby? Okey. Yang standby ni yang saya susah nak cakap. Saya minta maaf banyak-banyak sebab macam saya bagi tahu tadi, saya ni jenis tak cerewet. Kalau tuan-tuan tengok pun lagi saya ada biskut, saya ada macam-macam yang saya bawa untuk makanan saya. Saya memang dalam ni ada bekalan saya. Jadi lepas tu kalau saya pergi ke masjid, orang bersedekah apa saja saya akan ambil. Baik kurma, baik apa dan sebagainya. Sebab bukan sebab nak mengenyangkan, sebab yang kenyangkan tu Allah kan. Tapi sebab apa, barakah tu yang akan membuatkan kita kenyang. Jadi bagi saya, tuan-tuan prepare duit tu mesti ada. Tetapi bukan orang kata kemestian, nak bawa RM1,000 lah, RM500. Tidak. Tak boleh nak expect. Tak boleh nak expect. Sebab lagi satu, jangan risau tuan-tuan. Kad ATM kita di mana-mana di Saudi ni boleh digunakan. Jadi kalau emergency baru cocok. Sebab apa? Kalau tuan-tuan prepare duit yang banyak, percaya cakap saya, balik akan jadi 3-4 beg. Itulah masalah dia. Bila duit banyak Duit standby, banyak standby, kita rasa nak habiskan. Betul. Baik, jadi manfaatkan duit tu untuk ibadah. Dan dalam masa yang sama sebagai kenang-kenangan untuk keluarga, tak ada masalah. Tetapi kalau tanya saya dari segi bajet, saya kurang berbelanja dari segi makan sangat. Sebab apa, di sini bumi yang barakah. Tak ada orang kelaparan di Makkah dan Madinah. Dan dahaga Dan dahaga. Air sebab gratis. air zam-zam. Air zam-zam. Air free. Betul. Itu sajalah, rasanya dah cukup panjang dah. InsyaAllah kalau lepas video ni ada apa-apa persoalan, Am akan dia orang tak panggil Am, panggil Bang Cik. Silap, okey. Kalau ada apa-apa soalan, boleh sambung. Mana tahu kita boleh jumpa di hotel, kita review hotel, boleh menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan. Sebab ramai ni berminat nak DIY, tapi itulah, ada yang berani, ada yang tak berani. Tahap keberanian tu berapa untuk selesa DIY? Okey, macam saya bagi tahu ke Am, saya terus terang saya kata, orang pun selalu solo DIY ke Mekah Madinah dia tak takut ke? Okey, tuan-tuan, saya dah sampai ke Iceland seorang diri. Saya dah pergi ke Faroe Island. Saya rasa tuan-tuan pun tak pernah dengar Faroe Island kan? Dah hampir-hampir dengan Greenland dah. Jadi saya rasa saya pernah duduk di dalam kemah selama 2 minggu, duduk di dalam hutan dan sebagainya. Jadi benda-benda yang macam tu mengajar saya dari segi kesabaran. Jadi bila datang DIY untuk umrah ni, kita kena tahu kita datang niat kerana ibadah kepada Allah. Jadi keselesaan tu saya letakkan nombor 2, iaitu kalau Allah bagi selesa, selesalah diri kita. Sebab kita tak boleh kata selesa saya dengan selesa tuan-tuan sama. Sebab masing-masing ada perasaan dan hati yang lain-lain berbeza-beza. Jadi kalau tuan-tuan tanya DIY saya okey ke tak? Syukur, Alhamdulillah. Okey, tak apalah. Kita pun berterima kasih sangatlah kepada Syahrul. Sebab nak cari yang betul-betul boleh berkongsi, yang betul-betul bukan package. Bukan. Sebab DIY ni orang keliru. DIY ya do it yourself. Yeah. Jadi 100% do it yourself. Yes, Bukannya kita pergi dengan company yang tak ada lesen atau pergi dengan ustaz-ustaz. Itu package. Yes. Tetap nama dia package. Jangan digunakan package DIY. Cuma ustaz tu lah yang buat semua benda sendiri. Tapi itulah kerja travel juga. Dia tolong. Betul. Jadi orang tengah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga vlog kali ini bermanfaat. Semoga ditukarkan kepada pahala. InsyaAllah. Sebab Bancik tidak menyokong ataupun tidak membangkang. Yeah. Kita menyokong orang datang ke Tanah Haram. Tanah Haram ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.